Semua sihat? Okay, today is Labor Day, 1st of May. I know that everyone will have a good time with your family members. So, sesiapa yang dah habis test, did you already get your marks, guys? Dah dapat markah ke? How was the test? Okay, untuk seminar hari ni kita takkan cakap banyak dah. Okay, I won't teach so much. I just let you know the tips. What are the tips and what is the right way to understand science itu je. Okay, ada dapat bahan tak? Bahan yang saya hantar dapat? Did you receive that thing, guys? Dapat And kindly please answer my question in chat. I asked, okay, good day everyone, then how do you do? Ada orang reply. Okay, maybe if you reply over there, let me know. How do you do, guys? Okay, dekat sekolah dah masuk sampai bab mana sekarang, student? In which chapter are you right now in school? Chapter 3. Okay, bab 3. Is it you guys are typing? Ada type tak? Cannot type ah? Oh, cannot type. Because they are disabled. Okay. Now try now. Okay, try to type now. Can type. Alright. Okay. Dia ada button tu dia enable. Okay, saya baru enable dia. So how do you guys share some fun? Happy holidays everyone. And today is a special day. Siapa tahu what day is today? Despite from Labor Day. Selain daripada Labor Day, what day is today? Yeah, I'm fine. No one able to guess ah. Ajit Kumar's birthday, very good. Siapa tu? Vishnu. So dia bagi tahu jawapan yang tepat. Okay, despite daripada mega seminar day, despite from Labor Day, today is Ajit Kumar's birthday. How many of you is Kala Ajit's fan over there? No one. Definitely lah, I like him. He's stylish apa. That's the reason I like him. Sir, today is my mother's birthday. Please send my regards to your mother. Okay, wish happy birthday daripada Lihat, daripada saya. Jadi student dah masuk ke bab mana sekarang? Okay, Tala fans ke, Tala Badi fans ke, it's not a problem with me because dua-dua saya suka. Dua-dua saya tengok movie mereka orang. Okay, I like both of them. So dah habis chapter 3. I'm a science fan. Alright. Saya pun sir dah habis bab 4, bab 3. Okay, me too. Siapa tu? Tanuja. Me too for what, Tanuja? Bab 3. Alright. Okay, yeah, good day to everyone. Okay, good day to everyone. Semua dah terima bahan saya ke? Bahan yang saya hantar. Dapat print tak, student? Dapat print. Able to. Very good. There is a student called Tamishta. Tamishta, show me the bahan. Very good, Tamishta. Okay. So, tanpa melengahkan masa, I think so we can start our seminar today, guys. Okay. I hope so it will be a different kind of seminar for you. Saya takkan aja secara detail. We just learn what are the things you're supposed to focus on exam and also what are the things you're supposed to add. No need to do that anymore. Okay. Kita tengok yang tu. Okay. Sekarang jika you tengok dekat bahan yang cikgu bagi, dekat situ cikgu ada tulis sukatan mata pelajaran sains tingkatan 3. Ada kan? Lepas tu kelas, you tengok daripada pengalaman saya lebih kurang 14 hingga 15 tahun ajar dekat sekolah, ajar dekat tuition kan. Bukan semua student, not everyone. Tapi ada segelintir student apabila saya tanya tentang subjek sains, mereka akan bagi tahu, cikgu, subjek sains ni merupakan suatu subjek yang susah, cikgu. They will tag like that. So I'm asking you guys, ada tak subjek sains satu subjek yang susah? Anda boleh bagi tahu dekat chat. Kalau ya bagi tahu ya, kalau tidak bagi tahu tidak. Saya terima dua-dua. Siapa cakap sir, best subject ever? Sedikit cikgu. Ya cikgu. My favorite subject is science. Selepas saya belajar dengan cikgu jadi senang. Okay. Easy, very easy. Yeah, I got A. A little bit. Very hard to hafal. Itulah biasanya saya dengar student. Apabila melibatkan mata pelajaran sains,
student akan beritahu, cikgu, sains ni ada banyak benda nak hafal, cikgu. Dia kata ada banyak fakta. Dia rasa susah. My ambition to become a doctor, but science is very hard. Okay. Ada yang senang, ada yang susah. Well, Murugan, I like that. Okay. Most popular subject for me is bio, physics, and chem. Alright. Science was easy. Okay. Siapa yang rasa science easy, very good things. Okay, sabar. Kita fokus kepada student yang rasa science ni susah tak boleh buat. Okay, sabar. That is one part. Now, dalam bahan yang cikgu bagi tu, nampak tak? There is one picture over there. Ada satu gambar. Nampak tak student? Tengok gambar tu guys. Tengok gambar tu. I give you a moment. Just have a look at the diagram. Dah tengok kan? Dah tengok kan? Okay. Now you let me know. You bagi tahu saya apa yang you nampak dekat situ student. Apa yang kamu nampak? Okay, Popol. Popol dah masuk dah. He is stressed. Okay. Kamu bagi tahu dia stress lagi. Yes, hello everyone. Selain daripada stress, maybe bored. Okay, boring. Lagi stress dengan boring. He feel like giving up on science. Saya nampak budak yang sangat boring. Okay. Dalam tangan dia tu ada apa kelas? Apa yang dipegang tu? He's holding what? He's holding a pencil. And then it means like he's writing something, right? Semasa buat benda tu, dia dah mengantuk, dia dah tidur dah. Okay. I will slap him. Don't slap anyone lah. Come on. Saya pun tak pernah buat macam tu dekat student saya. Okay. Kamu nampak? Maybe because of bore, dia sudah pun apa? Sudah tidur. Biasanya saya tanyakan dekat student yang biasanya fail dalam subjek sains, yang biasanya dapat D, dapat E. Saya tanya kan, kenapa? Biasanya lebih kurang 80% student akan bagi tahu satu jawapan saja. 80% of them, wah, ini okay. 80% of them dia akan bagi tahu satu benda. Itu apa dia akan bagi tahu? Dia kata, cikgu, subjek sains boring. Boring tak cikgu? Saya tak apa faham. Okay, satu benda pun tak masuk cikgu. Okay, dia kata subjek sains boring. Saya tak salahkan dia. I never even blame the student. Yes. Dia kata cikgu boring. Kedua kan, okay, student kedua ni, okay, sikit. Dalam kategori kedua, dia kata, cikgu boleh, saya boleh faham. Tetapi tak berapa cikgu. Dia kata tak berapa faham. Sebab banyak melibatkan apa? Hafal. Dia kata cikgu suruh hafal ni, hafal tu, hafal ni. And then, the third one akan keluar daripada mulut mereka. Apa mereka kata? Cikgu, saya macam nak jiwa dia dalam subjek sains ni. Langsung saya tak boleh buat, cikgu. Susah sangat. Dia kata tak boleh buat. Sekarang saya tanya kamu lah, student. Mata pelajaran apa yang menyebabkan anda menjadi sebegitu dalam kelas? Semua dah type. Interest type. Cepat-cepat dia dah type dah. Matematik, sejarah, matematik. Sejarah, matematik. Matematik, sejarah. Sejarah, matematik. Dua subjek ni je. Okay, no subjek. Sejarah, matematik, cikgu. Sejarah, cikgu. Lagi apa? Sejarah juga. Sejarah. Okay, lagi. I like every subject. Okay, you may be different a bit. Very good. Maths. Okay. RBT. Boring. Geo. Boring. Okay. Okay, baik. Ada orang pun cakap sains. Okay. As long as that, okay. Baguslah tu. Kelas. Dengar. Dengar Ini menunjukkan, okay, dengar. I want to tell you something regarding to the research. When people do research, okay, scientists they did research, tahu apa scientists beritahu? Apabila kita mula membuka buku, ataupun kita masuk dalam kelas, tak kira lah kelas apapun, sekolah ke, tuition ke, atau you pergi mana-mana, you tengah menghadirkan diri kamu untuk kelas atau kursus, konsentrasi kita, okay, our concentration, right, dia hanya boleh menerima maklumat 15 hingga 20 minit yang pertama sahaja. Berapa ramai yang agree dengan saya? Kamu hanya boleh concentrate for the first 15 to 20 minutes. Apa yang cikgu ajar 15 hingga 20 minit tu,
Itu je kamu akan faham. Biasanya kelas kita 1 jam, ya kan? Ataupun 50 minit satu period tu. Tetapi kelas, kamu ni boleh concentrate 15 hingga 20 minit awal sahaja. Itu pun kalau cikgu kat depan tu boleh mengajar dengan bersemangat. Boleh faham kan? Okay, later I come to this one. Sekarang kelas, saya nak tanya lepas tu kan. Okay, lepas tu definitely susah nak concentrate. Sekarang saya tanya dekat anda lah. Sebagai student, okay? Saya nak anda yang jawab soalan saya. Apa yang menyebabkan, okay? Apa yang menyebabkan anda ni rasa langsung tak suka ataupun kurang berminat dalam sesuatu kelas tu? Because like, I don't want to take this subject lah. I cannot take. Okay, apa yang menyebabkan anda ni rasa tak minat? What makes you become less interest? Point number 1. Okay, dia kata kawan. Okay, ada yang kata kawan. Okay, selain daripada kawan, apa lagi? Cikgu. Okay, saya terima. Dia kata cikgu. Okay, boleh tak spesifik sikit yang kamu kata cikgu kan? The way the teacher, you say teacher, right? Apa yang menyebabkan anda ni hilang fokus daripada cikgu? Banyak benda kena hafal. Cikgu mengajar macam lembab. Low voice. What does it mean by low voice? I can't understand. Cikgu tidak bersemangat. Okey, saya tulislah. Ada lagi satu. Tadi student form 1, form 2 dia beritahu cikgu garang. Dia kata cikgu garang. Cikgu masuk kelas, cikgu buka buku, baca je. Disuruh baca je, lepas tu hafal. Baca, hafal. Dah habis period, dia sendiri kat keluar. Lepas tu ditulis dekat whiteboard, disuruh student. Salin je. So, it's not that attractive. Okay, so cikgu. Selain daripada kawan dan cikgu, apa lagi? Tak pernah buat eksperimen. Okey, buku teks, nota dan latihan. Not enough of sleep. Okey, tak cukup tidur. Okey, saya terima tu. Kamu tak cukup tidur menyebabkan anda ni hilang fokus. Environment, persekitaran. I like that. Persekitaran. Siapa tu? Joy Rachel, give me the answer. Very good. Gangguan kawan. Okey, kawan saya dah tulis kat dekat atas. Kawan benda penting tu. Okey. Baik ke tak baik ke memang kawan. Didn't take breakfast, tak relevant. Just give me one more point, guys. Apa yang menyebabkan anda ni hilang fokus? Stress. Bunyi. Stress. Very boring activity. Cikgu tak buat eksperimen. Mindset yang suka cakap, bab ni susah. Okey, homework banyak. Okey, saya tulis benda tu lah. Homework dia. Di rumah banyak. Okay, homework maybe overloaded. Cikgu tulis dekat sini. Tahu kan apa tu overloaded? Terlalu banyak kerja rumah. Ya ke tidak kelas? Kamu terima banyak kerja rumah dari sekolah? Okay? Tak sangat. Yes. Semua yes. Okay. Jadi, ini mengikut anda Ini mengikut anda. Anda yang kata anda tidak dapat fokus dalam suatu mata pelajaran disebabkan oleh benda ni. Kawan, cikgu sangat garang, tak cukup tidur, persekitaran yang begitu sempurna, homework terlalu banyak. Okeylah kelas. Kan saya kata, untuk memahami suatu subjek, tak kiralah kelas sekolah, aktiviti ke, ataupun makanan yang kamu suka makan ke, ataupun cerita yang kamu suka tengok ke, kamu akan buat aktiviti tu, kamu akan makan makanan tu, dan kamu suka kepada sesuatu program tu kerana anda semua minat. Can see this word or not? Kerana anda minat. In English we call interest. In English we call attraction. When you are interested in something, example guys over here, maybe they like to play futsal. So apabila kawan panggil, come we play futsal, tak kira dia tu kelas sakit ke, demam ke, letih ke, dia takkan tengok dia terus akan pergi main futsal. Kenapa? Sebab dia, I know lah, sebab saya pun lagi suka main futsal apa. Lepas habis seminar, kalau ada seorang kawan saya, ada tapi sekarang futsal lah. Kalau biasanya hari biasa dia dipanggil, ayo go and play futsal. Kenapa kelas? Sebab you apa? You minat. Sama juga kelas. Sama juga dalam mata pelajaran sains.
dan juga semua mata pelajaran. Anda kena minat. Boleh faham. Okay? Despite all of this. Jangan tengok benda ni semua. Okay? Tak payah tengok benda tu semua. Kita just fokus kepada kelas kita, seminar kita hari ini sahaja. Yang cikgu nak sampaikan. Cikgu dah bagi tahu dah. Minat. Okay? Minat boleh dengar minat. Tanuja boleh dengar. Tanuja, is it clear or not? Clear, right? Clear or not, guys? Okay, semua ni kata clear, boleh. Okay, sebab because some students say maybe I think so their connection is very bad. Okay, so itulah kelas minat. First thing comes to your mind is minat. Okay, sekarang tengok bahan yang cikgu bagi. Nampak tak dekat situ saya ada tulis stress, stress, stress. Nampak tak? Nampak ke tak kelas? Okay, sekarang saya nak buat sedikit perbandingan antara masa saya belajar di sekolah dulu dengan sekarang masa anda. Okey, perbezaan dia kelas apa yang saya tiada yang anda ada. Masa saya belajar di sekolah dulu, kita tiada kelas online. Kita tiada handphone, tiada internet. Teknologi tak begitu canggih. Tetapi kelas, semasa saya belajar di sekolah, kami tidak mengalami stres. Ini dah jadi satu masalah yang besar tau. Ini merupakan satu masalah yang sangat-sangat parah. Kami tidak mengalami stres. Tetapi saya tengok student saya sekarang, Form 1, Form 2, Form 3, dah ada media sosial, dah ada teknologi 21st century, ada internet. Tapi kelas saya tengok, ramai pelajar saya, tak kira lelaki ke perempuan, mereka mengalami masalah ke? Apa ni? Stres. Memang betul. Saya tak deny benda tu. Memang betul. Okey. Ramai student sekarang mengalami stres. Dia stres sebab apa? Dia stres disebabkan oleh mata pelajaran. Bukan itu saja. Dia rasa stres di mana ibu bapa kita suka compare kita dengan anak-anak saudara yang lain. Ada ke tiada student? You bagi tahu saya. Ada ke tak? Suka compare, right? How come your uncle's son able to study like that? How come this auntie's daughter able to study like that? Why you are like this? Ada ke tidak student? Ada kan? You pergi jumpa mana-mana pun, mesti ada masalah ini. Semasa saya belajar sekolah dulu pun, saya pun pernah overcome this problem also. 100% benar. Dia orang suka compare. You dapat markah macam mana pun, still they will say, not enough. You need to study more. Ada ke tidak student? Biasanya kan dia nak compare. Lagi-lagi during result day. Semasa hari keputusan, kamu akan dapat terima panggilan telefon daripada siapa? Sanak saudara you tak pernah jumpa pun dia orang akan call. Call bukan nak tanya khabar. Call untuk tanya apa? Keputusan. Ni anak kau dapat apa anak kau dapat, anak aku 5 anak kau. Aku tahu anak kau ni tak begitu pandai. Dah lah berapi. Dah lah ada api. Dia tuang apa? Dia tuang apa kelas? Dia tuang minyak petrol lagi. Lagilah marah api tersebut. Semua benda sama. Ini menunjukkan berlaku apa kelas? Stres. Kita dah lah stres. Benda ni lagilah tekan kita. Jadi, apa kita nak belajar pada hari ini adalah saya cuma membantu macam mana kita nak overcome distress, khususnya untuk mata pelajaran sains. Boleh faham student? At least melalui seminar ini, kalau you ikut apa yang cikgu cakap ni, at least class, you can see an improvement in your mark. Saya tak kata you akan mengalami drastically change. No. At least there is an improvement. Yes or no, guys? Daripada C dapat B, daripada B dapat, at least that is what we call as an improvement. Okay, Amberly, I got 92 in science. Very good, Amberly. Really proud of you. So, boleh faham Jadi, kita ketepikan benda ni, kita ketepikan benda stress. Am I having attention over here, guys? Are you listening to me? Okay, yes or no, guys? Are you listening to me? Ada Okay, dengar.
Topik sains bagi tingkatan 3. Dalam tingkatan 3 student, semuanya ada 10 topik. Saya tahu tahun ni tiada PT3. Itu yang bahaya student. Tak ada PT3, tapi you akan ada internal exam dekat sekolah. Boleh faham? Kamu mesti ada internal exam di sekolah. Akan ada. Cuba tanya, teacher mesti dia akan ada, okay? So, dalam Form 3, total ada berapa topik? Ada 10 topik. Tapi, ada tak kita perlu ingat semua 10 topik ni? Perlu ingat ke? Okay, perlu ingat ke semua 10 topik tersebut? Inch by inch, one by one, daripada bab 1, daripada bab 2. Kelas tak perlu. Kita tak perlu ingat semua. Kita perlu tahu apa? Kita perlu number one, jangan hafal, tetapi cuba apa? Faham. You must faham. Minggu lepas tu saya dah bagi tahu dah. Okey, minggu lepas saya dah bagi tahu dah. Saya dah bagi tahu dah. Student-student saya dah bagi tahu dah. Kamu perlu faham. Kamu perlu faham apa soalan tu tanya. Dan kamu perlu jawab mengikut soalan yang ditanya tu. Jangan jawab benda-benda yang lain. Example student, okey. Sekarang contohnya kelas, saya bagi satu contoh. Berikan saya contoh benda hidup yang boleh buat makanan sendiri. Itu soalan saya. Berikan saya contoh benda hidup yang boleh buat makanan sendiri. Okay, semua bagi tahu jawapan yang sama. Boleh buat makanan sendiri, okey. Semua jawab tumbuh-tumbuhan. Jangan jawab pokok, Okey, jangan jawab pokok. Jawapan kamu tumbuh-tumbuhan. Okey. Semua jawab tumbuh-tumbuhan, ya saya student. Sekarang soalan saya adalah, apabila saya tanya soalan, saya tanya benda hidup apa boleh buat makanan sendiri, right? Ada tak kelas you buka buku, you check dekat mana ada jawapan dia? Did you open your book? Did you check? Tak. Tapi macam mana you boleh jawab? Macam mana you boleh jawab? Itu soalan saya. Ingatan. Saya faham. Memory. We know that because we know. My question is, kalau benda ni you tahu, kenapa benda-benda lain you tak dapat tahu? Kalau benda ni kamu dapat jawab, kenapa benda lain kamu tak dapat jawab? Itulah soalan dia. Dia kata this is easy. Lagi? Kena baca cikgu lagi. Orang suka because we did not faham the rest. Itulah, tengok. Siapa nama dia? Darushan. Darushan nanti dia beritahu jawapan dia tepat. Sebab kamu tak faham. Jika kamu faham, tengok tu, benda yang kena ulang dari sekolah rendah. Well, Murugan, ini the right explanation. Dia kata berulang. Sebab kita asyik ulang benda yang sama je. Daripada sekolah rendah sampai sekarang. Ulang. Kita ulang balik. Kita ulang balik. Kita ulang balik. Pasal itulah kelas, tuition kita pun, start tutor pun, dia ada recording setiap kelas kita kan. Jika you dah terlepas kelas tu, you boleh tengok recording tu. Dan recording tu you boleh tengok berkali-kali. Itu menunjukkan kamu apa? Mengulangi benda yang sama. Kelas, memori kita akan menjadi lebih kuat jika kamu mengulang benda yang sama. Itulah saya tanya. Saya tanya satu soalan yang mudah. Okey, organisme mana? Benda hidup mana yang boleh buat fotosintesis, boleh buat makanan sendiri? Terus semua jawab tumbuhan. Itulah kelas sains. Kamu kena faham. Kalau kamu nak faham, kamu kena buat satu benda itu secara apa? Berulang. Okey, sekarang kita fokus kepada Form 3 pula. Bab 1. Rangsangan dan gerak balas. Rangsangan, gerak balas. Kamu tengok topik tu. Daripada topik pun dah boleh dapat jawapan dia dah. Okey. Topik dia kata rangsangan. Okey, rangsangan. Yang kedua dia kata gerak balas.
ataupun bergerak balas. Okey student. Satu soalan yang apa? Very general. Apakah dimaksudkan dengan rangsangan? Rangsangan means apa? Maklumat. Lagi deria. Okey, saya terima jawapan tu, deria. Deria ni menerima maklumat. Benda yang senang Kamu terima maklumat, kamu ada deria. Lepas tu kelas, bergerak balas means apa? Reaction, action. Okay, write down over here, action. Ataupun what we call bergerak balas, response. Okay, like that. Okay, kamu respon. Kelas, ini saja chapter 1. Only this one, what you learn in chapter 1, ini sahaja. Rangsangan means deria. Okay, apabila saya sebut deria, I give you tips apabila saya sebut deria, next one, kita ada berapa deria kelas? Apa dia? Nama-nama dia apa? Mata, penglihatan, telinga, kulit, lidah. Mata, telinga, kulit, lidah, lagi apa? Hidung. Ada 5 kan? Ada tak kamu rujuk buku teks untuk jawab soalan ni? Macam mana kamu boleh ingat? Kamu tahu, macam mana kamu boleh ingat benda ni kelas? Sebab 5 deria ni memang ada di dalam badan kita. Yes or no student? Sebab benda ni basic, I like the thing. Basic itulah saya kata. Untuk memahami sains, kamu perlu memaham benda yang asas. Perkara yang paling asas. Contohnya kelas, apabila cikgu sebut respirasi. Cikgu sebut respirasi, right? What is the first thing comes to your mind? Pernafasan, lagi sel, penghasilan tenaga, gas, manusia, sistem dalam pernafasan, perubahan gas, lagi apa? Oksigen, karbon dioksida, jantung. Tengok kelas anda semua bagi jawapan-jawapan yang hebat tau. Tahu kenapa? Sebab setiap kali saya sebut perkataan, saya kata fotosintesis, kamu terus ingat tumbuhan. Saya kata suatu benda hidup yang boleh makanlah sendiri, kamu ingat tumbuhan. Apabila cikgu sebut respirasi, kamu ingat apa? Jantung, lagi apa? Paru-paru, gas. Kamu boleh dapatkan gambaran dia, right? Kelas, subject science. Kamu nak memahami subject science, kamu kena sangat pandai untuk buat apa, student? Gambaran. In English, we call picturization. Sangat senang, student. Anda biasa tengok nota saya, kan? Kita dah 4 bulan belajar sama-sama. Nota saya kelas, ada tak nota saya padat, banyak informasi, ada itu, ada ni? Kelas, tiada. Tiada. Daripada saya bagi penerangan 2-3 muka surat, saya bagi satu gambar raja sudah. Just one diagram. Respiration, photosynthesis. Satu diagram. Enough. Daripada gambar raja tu, you dah boleh buat apa? Point. Peta minda. So, sesiapa yang rasa tak minat, sesiapa yang rasa cikgu garang, tak boleh tidur, persekitaran, homework, kelas, inilah tip pertama. Kamu baca dan buatlah gambaran dia. Buatlah peta minda. Do a table form. Boleh faham, student? Benda ni senang. Pasal tu kira nota saya straight to the point. Tak payah bagi tahu benda-benda yang banyak. Soalan 1 markah, explanation 1 markah. Student ingat, jika dia explain dengan banyak, cikgu akan baca dan bagi markah. Kelas, saya cikgu sekolah. Saya cikgu sekolah. Saya pernah tengok paper SPM, paper bagi STPM. Saya tengok paper-paper mereka. You lagi banyak you jawab, lagilah saya rasa tak sabar nak habiskan markah nak bagi macam tu. Sebab you tak bagi tahu straight to the point. You bagi tahu benda-benda yang melalut. Pasal tu lah, you rasa you akan stress ke kelas, examiner pun akan stress tau. Boleh faham, student? Jadi,
Straight to the point. Itulah nota saya. Student-student yang belajar dengan saya dia tahu. Student yang baru, saya bagi tahu dekat anda, saya jamin lagi register kelas ni kan, saya akan bagi nota yang padat, nota yang cukup sempurna, you baca tu dah sedap. You definitely can get a very good mark. Understand student, gambaran itu yang penting. So sistem saraf manusia, saya sebut je perkataan saraf. What is the first thing comes to your mind? Impulse. Very good. Okay, otak. Lagi? Lagi apa? Saya sebut perkataan saraf. Apa lagi student? Maklumat elektrik, saraf tunjang. Okay, tengok kelas. Saya sebut perkataan je. Pusat, periferi. You tahu tak kelas? Saya sebut perkataan. Perkataan tu memberikan anda apa? Gambaran. Daripada gambaran, daripada gambaran, ada satu perkataan dalam bahasa Inggeris. Dia dikenali sebagai, nampak tak apa cikgu tulis kat atas depan tu? Apa cikgu tulis kelas ni? Apa ni? Apa tu? What is that? Making link. Tahu tak perkataan link? Tahu kan link? Apabila saya sebut link, what is the first thing comes to your mind? Berkait dengan gambaran, connection. Kalau you tanya dekat saya, apabila saya sebut link, benda pertama yang saya dapat gambarkan adalah rantai. Chain. Sebab chain ada link, yes or no student? Maka, apabila saya sebut saraf, kamu terus dah boleh buat link. Sistem saraf pusat, sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat ada dua. Otak, saraf tunjang. Sistem saraf periferi ada dua. Satu saraf spina, lagi satu saraf cranial. Faham kan? Dua-dua ni melibatkan apa? Pengantaran impuls. Dalam impuls tu dia akan hantar isyarat elektrik. Kenapa? Satu, kamu menerima. Siapa yang menerima? Reseptor menerima. Lagi satu digunakan untuk bertindak balas. Apa dia? Effector digunakan untuk tindak balas. Habis. Rumit ke benda ni? Ini susah ke? Tiada. Dan contoh effector ada dua. Satu otot, lagi satu apa? Kelenjar. Habis cerita. Itu je student. Itulah saya kata. You kena pandai buat gambaran. Fotosintesis, respirasi, transpirasi. Gambaran itu penting. Kamu buat gambaran tu dengan berjaya, memang you able to make it. Boleh faham student? Can understand guys? Okay. Lepas tu itulah chapter 1. And then you go dekat tumbuhan. Kalau tumbuhan ada apa? Fototropisma, lagi apa? Hydrotropisma, geotropisma, nestic, stigmotropisma. Tengok, kamu sendiri yang namakan dia. Lepas tu make link. Fototropisma tu apa? Geotropisma tu apa? Hydrotropisma tu apa? Nestic tu apa? Stigmo tu apa? Apabila you buat kelas, inilah nama dia dikenali sebagai minor. Jangan bagi penerangan yang panjang. Jawapan kamu kelas, it must be very short and simple, which is only contain what student? Enough. Itu sahaja. Straight to the point. Ini A, saya akan jawab A. Kalau B, saya akan jawab B. Itu sahaja student. Inilah sebabnya ramai student dekat luar tu dia dapat markah yang cemerlang. You tengok jawapan mereka. Straight to the point. Boleh faham Okey. Seterusnya bahagian respirasi. Apabila kita sebut respirasi, what is the first thing comes to your mind? Yang persamaan tu. Glukosa campur oksigen. Aero, karbon dioksida dan apa? Air bersertakan dengan tenaga. Habis. Glukosa dan oksigen masuk ke dalam mana? Ke dalam sel. Berlaku proses apa? Proses respirasi sel. Habis. Susah ke?
Gas apa yang masuk? Oksigen. Gas apa yang keluar? Karbon dioksida. Habis. Lepas tu, kita akan belajar tentang apa? Maybe adaptasi dalam sistem pernafasan kita, iaitu alveolus. Tahu kan alveolus? Ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia adalah apa? Mempunyai luas permukaan yang besar, mempunyai jaringan kapilari darah yang banyak, setebal satu sel, mempunyai kawasan yang lembab. Kelas, tengok benda ni, right? Kalau you faham kan? One by one, points akan keluar begitu sahaja. You no need to crack your head. Benda tu akan keluar begitu saja. Itulah kelas. Tahu macam mana? Nanti saya akan bagi tahu tips dia. Kita ada 5 tips nanti cikgu akan ajar. Sama juga dengan bahagian pengangkutan, bahagian darah. Lepas tu kelas sampai kita dah masuk untuk form 3 dalam kelas kita dah masuk sampai bahagian kereaktifan logam. Ya ke tidak? Okey. Bab 5 kita belum masuk lagi. Kita dah sampai ke bahagian kereaktifan logam. Dah nak habis dah. Okey. Jadi kelas ada sebarang jenis persoalan ke daripada benda ni? Sebab kita nak masuk kepada satu benda yang sangat penting. Tiada kan? Okey. Teknik ni ha. Jadi kelas, jika kamu faham teknik yang cikgu mengajar ni, cikgu nak bagi tahu teknik-teknik dia. Benda ni semua kelas, nothing will bother you. Nothing will bother you. Saya pun biasa juga menerima benda ni semua. Tapi apa yang membuatkan saya minat kepada mata pelajaran sains? Saya minat kepada mata pelajaran sains adalah disebabkan oleh cikgu biologi saya. Okey, semasa saya tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Okey, Indian man lah. Okey. Saya tunggu masa tahu bila lah period dia nak datang. I will wait for him. Apabila cikgu tu masuk ke dalam kelas, I will become like a super excited. Saya tak sabar nak tanya soalan. Biasanya dekat sekolah hanya berlaku macam ni sahaja. Ni biasa ni berlaku dekat sekolah ya. Cikgu dia akan cakap, murid akan apa? Akan dengar. Ini sahaja berlaku di sekolah. Yes or no? Cikgu akan masuk, dia akan cakap dia. Murid dekat situ apa? Dengar je. Kita pun tak tahu dia tu terima ke tidak ilmu yang disampaikan. Kelas, this is wrong. Dia kena ada two-way communication. Macam mana? Kebanyakan orang tidur biasalah. Two-way communication ni, cikgu cakap, student dengar. Lepas tu, student tanya soalan. Cikgu kenapa? Jawab. Itulah dikenali sebagai komunikasi. It's supposed to be two-way. Inilah dikenali sebagai effective learning. Boleh faham student? Inilah dikenali sebagai effective learning. Kalau tak, dekat situ berlaku teaching je. Only teaching is happening. But there is no learning. So usually in my class, semasa mata pelajaran sains saya melalui online ni, saya mengajar. Lepas tu ada tak saya akan bagikan masa untuk kamu, murid-murid, kalau ada soalan tanya. Cikgu ada buat tak? Ada buat kan? Dan kamu pun tanya soalan kan? Dan saya pun jawab kepada soalan kamu kan? Itulah dikenali sebagai effective learning. Barulah kelas kamu akan faham. Boleh student? Ini seminar kelas. Dalam seminar, saya tidak boleh jalankan seminar ni macam mana saya mengajar dalam kelas kita. Tapi student akan rasa apa? Boring. Ini saya tunjuk key, effectiveness. Apa yang kita perlu buat bagi pastikan kita dapat markah yang tinggi. Boleh faham Okey, saya harap murid pasti akan suka kepada subjek sains jika mereka mengamalkan 5 kaedah yang cikgu nak ceritakan ni. Saya nak anda semua tolonglah praktis 5 kaedah yang cikgu nak bakal bagi tahu ni. Okey? Listen you just practice 5 kaedah ni. Dia 5 kaedah ni cukup efektif. Saya memang duduk dan buat research I really did the research. I came up with this 5 activity, 5 practice. You do this, you can become an excellent student. Okay, what is number 1?
Number 1 student, you supposed to buat revision. Memang kamu perlu buat ulang kaji. Banyak kali kelas. You must do revision. You cannot escape from revision. You rasa benda ni susah Kelas, medical doctor, dah jadi doktor, dah ada klinik, dah ada hospital. Doktor engineers, dah bina bangunan dah. Working as engineers. Lawyer, criminal lawyer, dah memang dah jadi lawyer, ada first. Kelas, you rasa mereka semua ni tak baca lagi ke? You rasa lepas baca daripada universiti terus dah kerja itu je ke? You rasa sekarang kita baca lagi kan? Kalau you ingat macam tu, memang susah lah kelas. Memang anda 100% salah. Sampai sekarang mereka masih lagi membaca. They are still reading books. They are still reading bio. They are still reading chemistry and physics. They are still reading laws. They are still reading the same book yang dibelajar masa zaman sekolah, yang dibelajar masa zaman universiti. Kenapa dia masih lagi membaca benda yang sama? Baru dia boleh ingat. Baru dia boleh ingat. Nanti, you rasa dah jadi doktor, tak ada peperiksaan ke? Salah. Lepas dah jadi doktor pun, dah ada anak cucu pun, seorang doktor tu dia perlu duduk untuk peperiksaan juga. Dan dalam peperiksaan tu, mereka akan tanya soalan berdasarkan dengan apa yang dibaca. Cikgu kamu masih lagi pergi kepada kursus kan? Ada pergi kursus kan? Dia maybe takkan datang, maybe seminggu atau 2 minggu. Kenapa? Memang kena baca. Inilah dikenali sebagai lifelong learning. Sampai bila-bila, sampai kita mati, kita kena belajar student. Malas tu tepikan. Jangan malas. Umur baru 15 tahun. Jangan malas. Kamu form 3, right? Saya rasa kebanyakan kamu 14 atau 15 tahun. So you need to learn. So inilah saya kata kelas. Kamu, you cannot escape. Ulang kaji. Setiap hari ulang kaji. Pergi sekolah, kamu belajar pasal respirasi. Balik rumah, kamu baca lagi study apa yang cikgu ajar dekat situ. Read again. Okay, so point number 1, ulang kaji. Point number 2, I like this point number 2. Semua ada subjek yang dia minat. Ada yang minat sains, ada yang minat matematik. Tak kira lah kelas apa you minat. Tetapi khususnya mata pelajaran saya, mata pelajaran sains, kamu perlu belajar sains setiap minggu. Belajar sains setiap minggu. Pasal tu, saya akan cek student-student saya, student-student staff tutor ni, yang form 3 ni saya akan cek attendance mereka. Siapa yang ada, siapa yang tak ada. Student seperti Tanuja, dia memang tak pernah miss kelas saya lah. Very good Tanuja, okay? Very good. That means it shows that you are giving what? Interest. Okay? When you have attraction, when you are having an interest, ini menyebabkan kamu belajar mata pelajaran itu secara otomatik. Pergi mana-mana, kelas, saya pun masih lagi belajar tau. I'm also still reading. Then you look here, science form 1, form 2. Then I show to you. I'm also still reading, guys. I'm also still reading. Anytime I have a gap, I will read. Kenapa saya baca? Baru benda tu akan melekat dalam kepala kita. Baru kita akan faham. Tak faham, tanya soalan. Tanya soalan kepada siapa? Kepada cikgu anda. Cikgu sekolah ke, cikgu tuition ke, doesn't matter. Ask the question. Boleh faham student? Number 1 is what? Ulang kaji. Number 2 is what? Belajar sains setiap minggu. And what is number 3? Number 3 adalah kelas, saya galakkan anda semua, cubalah, okay? Cuba buat semua bentuk latihan. Apa yang dikatakan sebagai cuba buat semua bentuk latihan?
Apa saya nak ceritakan adalah nampak latihan multiple choice ABC, buat. Nampak struktur, buat. Nampak soalan esei, buat. Nampak je soalan sains tak kira senang ke susah ke, hebat ke, bukan hebat ke, jawab semua soalan. Cuba jawab. Tahu ke tak tahu ke, cuba jawab. Try to do. Kalau rasa cik, alamak, soalan ni saya tak berapa tahu lah. Saya tak tahu. Itu menunjukkan kamu lemah dekat soalan tersebut. So apa you buat? Keluarkan buku teks, keluarkan buku rujukan, you turn to chapter tu yang ada jawapan untuk dia, baca sekarang. Boleh faham? Inilah teknik dia. Apabila kamu menjawab soalan, boleh salin daripada buku kan sir? Boleh. Boleh. Lepas you salin, kamu datang balik kepada stage 1. Apa dia? Ulang kaji. Apabila you buat ulang kaji dengan berulang-ulang kali, benda tu memang akan melekat dalam peningkatan kita. Saya selalu rujuk muntasa. Very good. No problem. That is the reason I'm giving you my notes. Okay? Itu yang ketiga. Okay, keempat, saya memang galakkan semua student saya. Form 3, Form 4, Form 5, tak kira lah dekat sekolah ke, dekat universiti ke, tuition ke. Memang saya galakkan semua student saya supaya buat past year questions. Buatlah soalan-soalan tahun lepas. Dapatkan buku yang mempunyai soalan tahun lepas, buat semua soalan-soalan dia. Selepas anda dah jawab soalan-soalan dia, dekat bahagian belakang buku tu akan ada skema jawapan, right? Ada ke tidak? Okey. Apa you perlu buat? Lepas dah jawab, kamu cerakinkan skema jawapan tu, kamu buat perbandingan. Okey, kamu buat perbandingan. Kamu buat, okey, ini jawapan skema. Ini jawapan saya. Kena ke tak? Hampir sama ke tak? Jika sama, okey. Jika you nampak ada perbezaan yang ketara, macam langsung tak kena, itu menunjukkan jawapan anda salah, anda perlu membahagikan jawapan tersebut. So daripada situ kamu akan tahu. Jawapan yang dibagi itu bukan untuk tiru. Jawapan yang dibagi itu untuk kamu memahami. Kelas, cikgu bagi assignment lah. Okey, cikgu bagi assignment. You pun tiru je. You tiru, you hantar. You dapat apa-apa je. Don't cheat ourselves. Why we are cheating ourselves? No point by cheating ourselves. Are you going to prove that you are smart by doing this? Tiru jawapan. You are not smart. You are not smart. So try to avoid from doing that one all. Walaupun you dapat B ke, walaupun you dapat C, tapi you tak tiru, you dapat D dengan C daripada usaha kamu sendiri, kamu sepatutnya kena bangga. Saya suka student macam tu sebab B dengan C itu adalah dia menggunakan usaha dia sendiri daripada dapatkan A melalui cara yang tak halal. Understand, student? Understand? So, you need to do a lot of past year questions. A lot of past year questions. Last point, but not the least. I'm not smart, sir, 100%, but I want to be smart 100%. Definitely you can be. No need to worry. One day you will be. Mark my word. One day you will be, student. Okay, listen. Yang kelima, sangat senang. Stay focused in class. Semasa cikgu mengajar secara online, jangan keluar lalu lalang. Jangan makan, jangan guna handphone, jangan tiba-tiba saya tengah mengajar dekat sini, ada beberapa orang terus stand up, I don't know where they are going. Kalau macam ni perangai, memang you takkan faham. Stay focus. Tidur awal-awal. Lepas tu, bangun awal-awal, baca buku, buat ulang kaji. Okay, you need to do lot of activity. So guys, this is the 5 important stuff yang kena tahu. Mulai daripada hari ini, saya nak kamu praktis benda ni. Pertama,
ulang kaji. Banyak ulang kaji kelas. Form 1, Form 2, Form 3. Keep on reading it. Kedua, setiap kali you buka buku, pastikan kamu buka dengan buku sains sekali. Ketiga, nak buat soalan, pastikan kamu boleh buat semua jenis soalan, guys. Tak kira susah, tak kira senang. Cuba buat. And then keempat, buatlah soalan-soalan tahun lepas. You must do a lot of past year questions. Train yourself. Baru kamu akan tahu bentuk soalan itu macam mana. Dan kelima, stay focused in class. Cikgu ajar, dengar. Cikgu ajar, beri tumpuan. Cikgu ajar, ambil nota. Semua benda tu kamu guna balik. Ada soalan, sebagai murid, tanya balik dekat cikgu. Cikgu, saya tak faham benda ni. Boleh tak cikgu ulang lagi sikit? Exactly. Saya ada beli buku nota untuk Form 1 ulang kaji dan beli. Very good. So do lah. And one more thing. Apabila kamu baca, saya galakkan semua student saya untuk buat dalam bentuk table. Do it a table. Like this. Contohnya, respirasi, fotosintesis. Okey, buat. Daripada you tulis secara esei dulu, saya sarankan anda buat dalam bentuk table. Sebab lagi senang nak memahami. Buat dalam peta minda. And make sure colorful writings, guys. Faham And then jika you scroll bawah, cikgu dah tulis dekat situ. Sekiranya anda mengalami sebarang masalah untuk memahami sesuatu topik, contohnya sains, segeralah pergi jumpa cikgu kamu. Okey, cepat-cepatlah pergi jumpa cikgu kamu. Cikgu bagi tahu, cikgu tak ada masalah, saya tak faham. Mesti cikgu yang akan tolong. So saya harap lepas kamu belajar semua teknik-teknik ini, kamu implement teknik ini, nescayalah kelas you will get A. Definitely you guys will get A. Boleh faham? Lepas tu apakah perkara-perkara yang perlu dikurangkan? Kelas, nampak tak dekat situ? Saya bagi beberapa gambaran dalam bahan yang saya beri tu. Smartphone. Okey, kurangkanlah penggunaan smartphone. Saya tahu smartphone ni macam-macam benda kita boleh buat. Tapi gunalah untuk benda kebaikan. Use this smartphone for the good things. Boleh faham? Lepas tu, try to avoid from playing video game, watching movie, Netflix or anything, and also social media. Boleh faham student? Now I have one question, guys. Saya mengajar dekat depan ini. Kamu semua tengok whiteboard saya kan? Tapi saya boleh kata, saya boleh jamin hampir 100% daripada anda, mesti anda dah baca benda ni. Ada baca tak? Li, le, hope, believe. Ada ke tak kelas? Ada baca kan? Ada tak saya suruh kamu baca sebenarnya? Did I ask you to read that? Tidak. Saya tak suruh kamu baca tapi you baca sendiri. Itu nama dia attraction. Itu nama dia adalah apa? That means benda tu attract kamu. Jadi nota yang kamu baca tu perlu attract. Understand student? So that is how a note supposed to be alike. That is how your what we call the content supposed to be alike. Must be attractful. Jadi pergi bawah sekarang kelas. Jadi apa yang anda perlu tingkatkan dan dibuat sekarang kelas, kita hidup di ala ataupun abad ke-21, 21 century. Semua rumah ada laptop, semua student ada smartphone, semuanya ada internet, ada data. Kelas sekarang orang dah tak jarang pergi sana, pergi sini, ambil tuition kat situ sini, semua dah tak ada dah. Semuanya adalah online learning. Nanti akan datang satu masa tu, sekolah pun dah tak ada dah. Semua duduk rumah dalam bilik sendiri. Bilik itu adalah classroom kamu. Semua ada dekat situ. Easy. You akan belajar. Nanti in future, maybe you will have one-to-one communication. Sekarang saya cakap, you just try right.
Maybe in one day you pun boleh cakap, saya boleh jawab. Akan datang. Kita yang kena upgrade diri kita. Boleh faham student. So, saya galakkanlah anda semua yang ada dalam seminar ni, saya galakkan register dalam Star Tutor. Sebab cikgu-cikgu Star Tutor memang hebat. Dan memang kami sediakan perkhidmatan yang first class. Kami dah siap dengan recording lagi. Tiap-tiap kali kamu boleh tengok recording tu. Dan you can increase your memory power. Understand student? So utilize this kind of platform. Dapatkan sendiri, you boleh baca student. Lepas tu nampak tak kelas? Saya ada tulis KISS. What is KISS? KISS means don't stand for keys. KISS means keep it short and simple. Something new. Keep it short and simple. Straight to the point. Boleh faham student? Boleh faham Masa pun dah nak habis dah. Jadi kelas, sebelum kita akhirkan kelas kita, inilah merupakan pesanan daripada cikgu. Lepas kita datang kepada seminar ni, kalau kamu rasa kamu nak register kepada Star Tutor, saya minta anda akan WhatsApp kepada nombor ni 019 955 9941. I repeat one more time, 019 955 9941. You just send a WhatsApp, saya nak register. Sudah. Admin akan balas balik kepada WhatsApp. Boleh faham student? Boleh faham setakat ini? Okay. Just hantar je. Saya nak register, saya nak daftar. Mereka akan apa? Akan roger kamu. Mereka akan balas mesej kamu. Jangan risau kelas. Kita akan berjaya sama-sama. Dan memang I will give my best to make sure all my students get the best. Okay? So by that student, take care. Goodbye. And have a nice day guys. Okay? Stay safe everyone.